So sekarang ni dah pukul 10.30 pagi esoknya. So kita cabut dan kita tengok kan dah warna betul-betul warna oranye kan. So kita nak menunjukkan silika gel ni dia daripada basah kepada kering dan macam ni lah. Dan kalau kita tengok semalam kan, macam saya cakap semalam, kan meter semalam lebih kurang 40%. So dia dah naik balik 65%. So ni pukul 11.30, sejam kemudian korang akan dapati tu nampak dia punya meter dah start jadi lebih kurang 35% hinggalah 40% lebih kurang macam tu. Tadi dalam 60% ataupun 65%, betul tak? Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Luan Siapa Degil. Saya Rotan. Video-video sebelum ni Cikgu Luan dah cerita berkenaan dengan kepentingan dry box untuk nak elakkan kata apa fungus terhinggap ataupun terbina di dalam lens anda ataupun dalam kamera anda. Sebab fungus tu akan terbina dalam lens, so korang kena servis lens tu sampai 300-400. Dia ibaratnya macam korang kena beli lens baru. So kalau boleh kita nak elakkan lah benda-benda macam tu sebab kita nak pakai kamera kita lama. Now Cikgu Luan pun pernah sebut juga, rupa-rupanya silika gel macam this one kan, ni adalah silika gel berbentuk manik warna biru ni pun sebenarnya dia boleh recharge ataupun rechargeable. Ini adalah device dia untuk kita charge kita punya silika gel. Now benda ni sebenarnya berhasil ke ataupun tak berhasil? Sebelum kita buat eksperimen lah berkenaan dengan benda ni berhasil ataupun tak berhasil, Cikgu Luan nak ingatkan, okay, alright. Kan sebelum ni Cikgu Luan ada buat review kan, dan dalam ni kalau korang nampak dia ada meter dia. Ni adalah meter dia kalau korang tengok dalam ni, okay. Meter ni macam mana kita nak baca? Meter ini kita panggil sebagai humidity level, okay. Semakin tinggi humidity level, semakin orang kata apa, kita tahulah kotak ni dia punya kelembapan dia takat 70-80%. Bila orang kata apa humidity level tu tinggi, so ada kecenderungan yang tinggi juga untuk fungus boleh develop dalam kotak ni. So tugas kita kena kurangkan humidity level tersebut. Now video sebelum ni pun Cikgu Luan cakap juga, okay, macam nak turunkan, letaklah korang punya silika gel ni, buat dalam suku, orang kata apa, suku lid warna biru ni pun dah cukupi untuk kita turunkan daripada 70% sehingga 30% hingga 20%. So itu basic rule of thumb untuk kita dapatkan humidity level yang sepatutnya kita dapat. Now, benda ni betul ataupun tidak? Sebab benda ni pun kalau korang tengok bawah ni dia ada charger dia sekali. Macam mana kita nak tahu benda ni betul ke tidak, boleh menurunkan kadar humidity level? Kita kena test lah bosku. So jom. So yang ini kalau dry box tanpa kita letak apa-apa silika gel, dia punya bacaan saya boleh katakan 50-60 lah. So kalau kita tengok kita punya rechargeable silika gel, dia ada indikator tau. So kalau dia dry maksudnya dia akan jadi warna a bit orangey. Tapi kalau dia wet maksudnya dia basah, dia akan jadi warna hijau. So technically nanti kalau kita cas gunakan this one dan kita hanya cocok dekat area sini, nanti dia akan berubah daripada warna kehijau-hijauan dalam ni. Kalau korang tengok dia macam hijau sikit kan. So kalau saya buat betul-betul dry, so kalau kita cas 12 jam nanti dia akan jadi betul-betul 100% warna oranye. So begitu buat kita akan cas lah So kita letak je kat sini. Kita ambil charger kita kat sini. So lampu akan menyala kat situ, betul kan? So kita kena biarkan dalam masa 12 jam. So Cikgu Luan shoot video ni pukul 10 malam. So by pukul 10 esok Cikgu Luan akan tengok dan kita akan tengok perubahan warna dia macam mana. Kemudian kita akan masukkan ke dalam kita punya dry box dan kita akan tengok kita punya meter kita, humidity meter kita berapa pula. Alright. Kizakan harinya. So sekarang ni dah pukul 10.30 pagi esoknya. So kita cabut dan kita tengok kan dah warna betul-betul warna oranye kan. So kita nak menunjukkan silika gel ni dia daripada basah kepada kering dan macam ni lah. Dan kalau kita tengok semalam kan, macam saya cakap semalam, kan meter semalam lebih kurang 40%. So dia dah naik balik 65%. Sebab saya tak letak apa-apa kata apa silika gel dalam ni. So kita punya meter 65%. So mari kita masukkan kita punya devices kita, silika gel kita, dan kita akan tengok dalam masa setengah jam efek dia terhadap kita punya dry box. Adakah dia akan turun ataupun dia akan naik balik. Okay. So ni pukul 11.30, sejam kemudian korang akan dapati tu nampak dia punya meter dah start jadi lebih kurang 35% hinggalah 40% lebih kurang macam tu. Tadi dalam 60% ataupun 65%, betul tak? So nak menunjukkan sebenarnya memang rechargeable
Silika gel ni memang berkesan lah. So nak cakap benda ni bukanlah scam Ini memang betul. Silika gel saya rasa secara saintifiknya orang-orang geng sains dia boleh terangkan lah kenapa silika gel ni kita sebenarnya boleh cas ataupun secara technically kita orang kata apa panaskan dia untuk dalam masa 12 jam lebih kurang macam tu. Tak lari dengan silika gel yang kita beli kat kedai lah biasa yang this one. Tapi dia punya fungsi ni lebih kurang sama saja. Memang terbaik. So korang dah nampak kan test tadi memang boleh turun lah humidity level. Asalnya 70% which is agak lembab. Bila kita dah cas dalam masa 12 jam untuk model rechargeable silika gel ini, korang akan dapati dia pun akan turun sampai level 30 hingga 20% pun boleh. So Cikgu Luan test dalam 1 bulan penuh, dia akan slowly naik lah daripada 20, lepas tu dia naik 25, 30, 40, 50, 60. Bila dah sampai 60, Cikgu Luan akan kata apa cas lah balik benda ni selama 12 jam. So mari kita sembang macam mana mekanisme mudahnya silika gel ni, kenapa dia boleh recharge. So pertama sekali, ini sekadar bacaan saya dekat internet Maksudnya cikgu bukanlah ahli fizik ke ataupun ahli sains yang mampu menerangkan kepada anda silika gel ni bergerak macam mana. Ini sekadar cerita pengalaman saya dan beberapa kajian saya kat internet lah kan. So basically silika gel ni dia bersifat kata apa menyerap kelembapan. So asalnya silika gel tu contoh yang macam model yang this one, dia punya kalau dia tengah kering dia akan bertukar daripada warna biru. Okay, tapi kalau dia dah kata apa menyerap kebasahan, menyerap kelembapan tu semua, dia akan bertukar kepada, tak silap saya, warna pink lah Betul lah, dia tulis kat sini blue to pink desiccant silika gel. So daripada biru dia kering, kemudian dia akan berpindah kepada pink which is dia lembab lah. So technically anda sebenarnya kena panaskan saja silika gel. Dan sebenarnya dia ada 3 cara macam mana kita nak buat kata apa nak bagi dia kering balik. Yang pertama sekali, kalau saya tengok internet, dia kata yang pertama korang kena guna oven. Okay, oven ni mula-mula korang akan ambil silika gel yang dah warna pink, yang dah basah-basah ni, letak dalam satu kata apa mungkin like pinggan kaca ke apa. So korang akan letak semua, lambat kan, masukkan ke dalam oven tu, kemudian korang kena heat dalam 120 darjah Celsius lebih kurang macam tu, dan korang kena heat sampai 1 hingga 2 jam. Agak lama memang betul, dan pada saya agak bahaya jugalah bila nak main benda-benda oven. Second, cara nak gunakan microwave. Microwave ni sama je, cumanya temperature korang kena set kepada level medium yang biasa-biasa je, bukan sejuk sangat, bukan panas sangat. Kemudian korang cuba heat korang punya silika gel tu sekitar I say dalam 5 hingga 10 minit lah. So lepas dah heat gunakan microwave tu, buka balik dan tengok balik, saya rasa takkan semua lah kot silika gel tu akan fully kering. So ada orang kata kena biar dalam 3-4 minit, kemudian masuk balik ke dalam korang punya microwave dan reheat sekali lagi dalam masa 2-3 minit tak silap. Dan cuba korang tengok balik silika gel, korang akan dapati daripada pink yang basah, dia akan bertukar kembali kepada warna biru yang asal. Cara yang ketiga adalah yang paling mudah, bosku, guna je lah ni. Okay? Yang ini konsep dia sama, dia panaskan juga, tapi kadar kepanasan dia tu dia agak lewat sedikit lah. So dia ambil masa 12 jam untuk kata apa cas ataupun bertukarkan silika gel daripada basah kepada kering dalam masa 12 jam. Dan juga sebenarnya device ni dia tak boleh tukar tau silika gel ni, sebab saya rasa dia terbina dalam ni. Kalau nak tukar pun rasanya kena buka lah kot skru dalam ni, tapi Cikgu Luan tak berniat untuk buat benda tu sebab dah okey dah kot. Bila Cikgu Luan beli produk ni daripada apa ni, N-Bond ke apa benda, dan Cikgu Luan rasa benda ni kita boleh guna lama lah. Saya rasa takkanlah benda ni boleh survive dalam masa setahun. Saya rasa mesti lebih daripada at least 5 tahun lah benda ni. So Cikgu Luan rasa macam okey je. Harga pun dalam Cikgu Luan beli dalam RM60 tak silap saya. Dan jangan salah faham, yang sebelah kanan saya ni, ini adalah Samurai F580. Saya pernah buat video sebelum ni. Dia bukan datang sekali dengan set ni. So saya kena beli asing this particular product. So kalau korang berminat untuk beli rechargeable silika gel ataupun rechargeable moisture absorber ni, korang boleh tengok dekat dalam ruangan description. Saya lekatkan sekali dengan pembelian untuk Samurai ni sekali. Tapi kena ingat, dua produk ni jual secara berasingan. Overall conclusion ni adalah now you know lah. Saya cakap, cikgu lah macam ada silika gel yang kita boleh recharge, kita boleh reheat balik so that silika gel tu boleh kembali balik pada state yang asal. So rupa-rupanya boleh rupa-rupanya. Tapi macam saya cakap, saya bukanlah ahli sains. Saya harap kepada you guys yang belajar berkenaan dengan sains behind this silika gel stuff, boleh roger dalam ruangan komen bawah macam mana silika gel tu dia boleh berubah sampai tahap macam tu. Dan itu saja daripada saya, Cikgu Luan. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya Cikgu Luan boleh buat video according to you guys punya request. Itu saja daripada saya. Saya Cikgu Luan, Sapu Regale, saya Hutan.